Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak komen sedikit berkenaan dengan apa yang berlaku di Arab Saudi. Kita bukan nak ceritakan berkenaan dengan Riyadh season yang mereka anjurkan itu secara detail. Semua boleh lihat dalam berita. Cuma apa yang kita nak tekankan di sini adalah berkait dengan hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan perihal orang Arab, khususnya apa yang berkait dengan kerajaan Arab Saudi pada hari ini. Pertama sekali, dengan kerosakan yang kita lihat berlaku pada orang Arab ini sebenarnya telah disebut oleh Nabi SAW. Yang pertamanya Nabi menyatakan inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fil jaziratil arab walakinna fit tahrish bainahum. Maksudnya sesungguhnya syaitan telah putus asa dari memesongkan hamba Allah yang berada di tanah Arab, akan tetapi mereka masih lagi belum berputus asa daripada memesongkan mereka daripada ajaran Islam. Yang maksudnya walaupun mereka orang Arab ni masih lagi menganut agama Islam, tapi dari sudut praktis, dari sudut cara hidupnya, syaitan boleh lagi menghasut supaya meninggalkan ajaran dan mengikut ajaran jahiliyah, dan itu kita lihat pada hari ini. Hari ini juga boleh kita fahami daripada hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW terbangun daripada tidur di tengah hari, tiba-tiba dia berkata, la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah, celakalah orang Arab, kerosakan, kejahatan semakin dekat ini menimpa mereka. Futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi, telah terbuka tembok Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Nabi tunjukkan dengan jarinya, dengan maksudnya hari ini dengan kerosakan ini yang kita lihat sebenarnya ada kaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kita cerita pada siri yang lain lah berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Cuma apabila kita lihat kerosakan yang berlaku pada hari ini sebenarnya telah disebut oleh Nabi SAW lagi. Dan Nabi SAW kaitkan khusus dengan apa yang berlaku di Riyadh itu dengan hadisnya apabila Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Nabi berdoa, Allah berkatilah Syam kami dan Yaman kami. Kemudian sahabat bertanya, wa fi najdina, bagaimana pula dengan Najd, kenapa tidak didoakan? Nabi teruskan baca, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina, sehingga 3 kali. Sahabat bertanya, wa fi najdina, bagaimana dengan Najd kita? Najd. Jadi Nabi kata, hunaka zalazil wal fitan wa biha yatla'u qarna syaitan. Di sana akan berlaku kekacauan, akan berlaku fitnah, dan di sanakah akan keluar tanduk syaitan. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Najd ini merupakan satu wilayah yang ada di dalam kerajaan Arab Saudi pada hari ini. Kerajaan Arab Saudi ini boleh kita bahagikan kepada beberapa wilayah, antara yang besar adalah Hijaz dan juga Najd, di mana Najd ini berada di timur semenanjung Arab dan menjadi tempat asal kabilah Bani Sa'ud tinggal. Dan apabila diasaskan kerajaan Arab Saudi, mereka telah menjadikan Riyadh yang berada di Najd itu sebagai tempat pemerintahan mereka. Jadi kita melihat apabila Nabi SAW sendiri menyebut Najd itu tempat keluarnya tanduk syaitan, kita boleh kaitkan bahawasanya kaitan dengan pemerintah di Arab Saudi itu berasal dari Najd, dan Riyadh sendiri yang berada di Najd dan betul-betul berada di arah timur. Melalui hadis Nabi SAW yang lain lagi, Nabi sebut kerosakan tanduk syaitan akan muncul dari arah timur. Nabi tunjuk ke arah timur pada ketika itu. Dan kalau kita lihat dari peta, memang di Madinah, daripada Madinah, Riyadh memang betul-betul berada di sebelah timur tempat tersebut. Namun ada sebilangan ulama utama Arab Saudi yang menafikan hakikat ini dengan mereka berkata Najd yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah di Iraq dengan berbagai-bagai hujah. Hari ini sudah tidak ada wilayah Najd, kan, tetapi yang ada pada hari ini adalah daerah-daerah sebagaimana yang kita kenal Riyadh, Makkah, Madinah dan sebagainya. Tapi zaman Nabi memang dikenali Najd itu memang di kawasan timur ataupun di lokasi Riyadh pada hari ini. Dan kita lihat hadis Nabi SAW yang lebih menerangkan. Contohnya Nabi sebut, wa innal qiswata wa ghiladil qulub fil fadanina inda usuli adnabil ibil haitsu yatlu'u qarna syaitan fi rabi'ah wa mudar. Kita lihat khususnya pada Nabi sebut haitsu yatlu'u qarna syaitan, di tempat keluarnya tanduk syaitan, fi rabi'ah wa mudar, iaitulah di kabilah Rabi'ah dan Mudar. Dan kita tahu Rabi'ah dan Mudar ini adalah kabilah bangsa Arab, manakala Iraq itu bukanlah berasal dari keturunan Arab. Jadi kita dapat lihat di sini memang betul-betul yang Nabi sebut Najd atau tempat keluarnya tanduk syaitan itu betul-betul di tanah Arab, atau secara spesifiknya adalah di Riyadh, menggambarkan kepada kita bahawa apa yang Nabi maksudkan dengan kerosakan itu benarnya datang daripada pemerintah Arab Saudi ataupun kabilah Bani Sa'ud pada hari ini. Dan perkara ini dapat menafsirkan banyak lagi hadis-hadis Nabi yang berkait dengan akhir zaman, khususnya apa yang Nabi SAW sebutkan tentang berlakunya pertembungan antara kerabat diraja. Nabi sebut yaqtatilu 'inda kanzikum thalathah kulluhum ibnu khalifah thumma la yasiru ila wahidin minhum. Nabi kata akan berlaku pertempuran di sisi khazanahmu ini, iaitulah Kaabah, di kalangan 3 orang yang merupakan semua kerabat diraja, dan mereka berebut untuk mendapatkan takhta, tapi masing-masing tidak mendapat takhta. Kita boleh kaitkan juga dengan situasi kerajaan Arab Saudi hari ini, yang mana de facto leadernya adalah Muhammad bin Salman, anak kepada King Salman, yang sepatutnya
pemerintah yang absah, dia jual leader ia adalah Salman bin Abdul Aziz. Tetapi hari ini kita lihat kerajaan Arab Saudi banyak dikuasai, dipengaruhi oleh pengaruh Muhammad bin Salman. Dan kalau kita tengok sejarah macam mana Muhammad bin Salman boleh dilantik sebagai putera mahkota, ini juga satu benda yang sangat kontroversi. Apabila di awalnya, kalau ikut daripada perlembagaan Arab Saudi itu sendiri, susogalo pemerintahan atau silsilah tertib turutan pemerintahan perlulah diberikan kepada anak-anak pengasas Arab Saudi ketiga dulu, iaitulah anak-anak King Abdul Aziz. Akan tetapi selepas naiknya Muhammad bin Salman, dia tidak melantik adik-adiknya sebagai putera mahkota, walaupun ada lagi beberapa orang yang masih hidup. Abdul Rahman bin Abdul Aziz, Muqri bin Abdul Aziz, ada beberapa orang lagi, dikatakan ada 4 orang atau 3 orang, tapi tidak dilantik adik-adiknya, tetapi dilantik anak saudaranya pada mulanya, iaitulah Muhammad bin Naif. Kemudian selepas pada itu ditukar daripada Muhammad bin Naif kepada Muhammad bin Salman, yang tidak, kalau ikutkan secara undang-undangnya, pelantikan itu bercanggah dengan undang-undang tubuh Arab Saudi itu sendiri. Dan perkara ini kita boleh rasakan bakal meletus sekiranya kematian King Salman untuk naik takhta sebagai raja itu akan berlaku perebutan di kalangan kerabat dia raja, dan tidak mustahil perkara ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita baca dan hadis yang lain, contohnya yakunu ikhtilaf inda mauti khalifah, akan berlaku perbalahan ketika saat kematian khalifah. Dan kesebuah hadis ini kita melihat ia berkait dengan dekat di kemunculan Imamul Mahdi. Berlaku kekacauan ini, hanya yang dapat menyelesaikannya adalah Imamul Mahdi. Jadi inilah perkara yang kita bimbang dengan kerosakan, dengan perkara yang berlaku pada hari ini. Dekatnya kita dengan peristiwa-peristiwa besar yang menggugat dan mencabar iman kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menempuhi saat-saat yang mencabar, dan terus memberikan kepada kita petunjuk untuk mengikut jalan yang betul dan menyokong golongan-golongan yang betul, supaya kita tidak tergolong di kalangan mereka-mereka yang menyokong kumpulan-kumpulan yang zalim dan menyeleweng daripada dari Islam yang sebenar. InsyaAllah itu sahaja. Wallahu a'lam.